saya sukalah rumah ni, cantiknya. Ya Allah, geram nak beli. Kan? So anda beli rumah tersebut. Rumah tu dah renovate, dah cantik-cantik. Kemudian anda kena cari penyewa. Itu pun susah juga. Sebab saya tahu adanya penyewa daripada neraka. Tetapi bila Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubair, Doktor Kewangan anda. So, topik hari ni, KWSP untuk bayar rumah wajar ataupun tidak? Pendapat saya sendiri, apakah tujuan duit KWSP? So kita kena faham dulu tujuan kenapa kita ada KWSP. Kenapa kerajaan mewajibkan semua pekerja yang bekerja dengan mana-mana majikan untuk majikan tersebut mencarum KWSP untuk pekerja mereka. Okey, kalau bergantung kepada gaji, majikan kena pastikan pekerja itu gaji yang mereka dapat 11% minima akan dimasukkan ke dalam KWSP, dan daripada majikan sendiri kena carum 13% kalau gaji 5,000 ke bawah ataupun 12% untuk gaji 5,000 ke atas ke dalam KWSP. Dan duit KWSP tu tak boleh nak dikeluarkan sampai umur 50 tahun, boleh keluar daripada akaun 2, dan 55 tahun boleh keluarkan daripada akaun 1. Okey, so tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan untuk persaraan. So persoalan, KWSP untuk bayar rumah wajar ataupun tidak? Jawapan saya tertakluk kepada tujuan rumah tersebut. Kenapa anda beli rumah tersebut? Sebab nak beli rumah ini pun ada banyak tujuan. Ada orang yang beli rumah untuk duduk. Betul tak? Untuk duduk sendiri. Ada orang beli rumah untuk pelaburan. Pelaburan maksudnya dia beli rumah and then dia sewakan. Okay? Ada juga orang yang beli rumah untuk buat apa? Sebab suka. Okay? Saya sukalah rumah ni, cantiknya. Ya Allah, geram nak beli. Kan? So anda beli rumah tersebut. Dan ada juga orang yang beli rumah, let's say untuk your kita panggil vacation house. Pernah dengar vacation house? So contohnya vacation house anda dekat tepi pantai ataupun dekat pergunungan, kan, nyaman, ada scenery yang cantik. So anda suka dan anda suka pergi tempat tersebut, instead of duduk hotel, anda lebih rela ada rumah yang anda boleh tinggal di tempat tersebut. So berbalik kepada tujuan. So KWSP, pendapat peribadi saya, wajar kalau anda beli rumah bertujuan untuk pelaburan jangka masa panjang. Saya bagi contoh, macam saya sendiri, saya beli rumah pelaburan yang saya beli, tujuan dia adalah untuk persaraan. So kalau saya nak gunakan duit KWSP untuk bayar bulan-bulan rumah pelaburan saya tak nampak ada isu di situ. Kenapa? Sebab at the end of the day, duit KWSP ini bila saya laburkan, saya beli rumah, saya gunakan akaun 2, sebahagian daripada akaun 2 itu untuk bayar bulan-bulan, ataupun gunakan duit KWSP 2 untuk beli sebagai duit muka. Okay, duit pendahuluan, duit muka untuk dapatkan rumah pelaburan ini, saya rasa tidak menjadi masalah sebab rumah adalah salah satu instrumen pelaburan. Bukan saja instrumen pelaburan, rumah juga adalah satu instrumen pelaburan yang sesuai untuk dijadikan sebagai persaraan ataupun tabung persaraan. Oleh sebab beberapa faktor lah. Faktor yang paling besar iaitu pelaburan hartanah ini stable. Okay, harganya tu stable. Dia takkan jatuh sampai bawah, melainkan rumah anda tiba-tiba kena bom dan meletup dan sebagainya lah. Itu pun ada coverage. Betul tak? Ada fire insurance misalnya, okay? Ataupun ada insurance terhadap malapetaka misalnya, okay? So anda boleh ambil insurance yang mana kalaulah let's say tiba-tiba rumah anda terbakar, hancur keseluruhannya dan anda ada fire insurance, anda boleh keluarkan duit itu untuk membina kembali rumah anda kepada keadaan sedia ada. So I see it as a very stable investment. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berbentuk pasif. Sebab rumah ini paling susah bila kita beli sebuah rumah ini adalah untuk kita renovate rumah tersebut, letak perabot supaya rumah ini boleh dijadikan tempat tinggal. Itu yang paling susah dan bagi saya paling mahal kosnya. Tetapi bila anda dah ada rumah tu dah renovate, dah cantik-cantik, kemudian yang kedua, anda kena cari penyewa. Itu pun susah juga. Sebab saya sangat-sangat picky. Saya tak
sewa rumah saya ni ke sebarangan orang. Tidak. Saya memang memilih orang yang betul-betul sesuai untuk menyewa rumah saya ni. Sebab saya tahu adanya penyewa daripada neraka. Kita nak cari penyewa daripada syurga. Orang-orang syurga yang pergi syurga ni pun tak ramai. Statement saya tu memang kontroversi lah. Tapi betul. Banyak orang pergi neraka. So, sama juga. So, kita nak cari penyewa ni, kita kena berwaspada. So, yang itu yang kedua. Tetapi bila rumah anda dah siap, renovate, rumah anda pun dah berjaya mencari penyewa daripada syurga, lepas tu dia pasif. Dia senang. Okay, rumah saya yang saya sewakan pada tahun 2021, 2 tahun. Tak buat apa-apa. Payment pun cantik. Setiap bulan masuk on time. Wah, best. Memang pasif. So, sebab tu saya cakap, rumah ni memang pelaburan berbentuk stable dan pasif. Dan yang ketiga, rumah ini juga merupakan satu pelaburan yang berjangka masa panjang. Dan nilainya tu akan naik. Okay. So, bila kita nak bersara nanti, mungkin saya memang plan nak bersara awal lah. InsyaAllah lagi 5 tahun. So, bila saya bersara nanti, rumah itu boleh menjadi satu sumber pendapatan pasif yang saya dapat, yang boleh saya gunakan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Goalnya tu sama. Goalnya adalah untuk persaraan. Jadi, berbalik pada persoalan. KWSP untuk bayar rumah, wajar ataupun tidak? Wajar. Jika rumah yang anda beli, tujuan dia adalah untuk pelaburan dan sebagai dana persaraan anda ketika anda bersara nanti. Kalau anda nak gunakan duit KWSP untuk bayar rumah untuk anda tinggal sendiri, bagi saya itu adalah satu kerugian lah. Sebab dia tak kena dengan tujuan asal penubuhan KWSP itu sendiri. So, kalau anda nak beli rumah untuk duduk sendiri, saya nasihatkan gunakan duit daripada titik peluh anda sendiri. Okay, duit gaji yang anda dapat, saya tahu KWSP pun memang titik peluh anda juga. Tapi tujuan itu tak kena. Okay, duit yang anda dapat, daripada situ yang anda agihkan untuk bayar rumah tersebut menggunakan cash yang anda dapat daripada kerjaya hakiki anda. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya rilis video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube. Type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.